Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dan kali ini saya akan bawakan tajuk berkaitan dengan Designomic. Tahukah anda bahawa di sekeliling ataupun di sekitar kita banyak bahan-bahan terbuang yang dapat kita transformasikan semula kepada bentuk produk yang lebih kreatif dan inovatif. Baiklah, penerangan saya seterusnya akan saya perjelaskan berkaitan dengan apa itu Designomic dan bagaimana satu-satu produk yang tidak terpakai dapat ditransformasikan semula menjadi satu bentuk produk baru yang lebih kreatif dan inovatif. Jom ikuti penerangan seterusnya pada slide berikutnya. Baiklah, kali ini saya bawakan tajuk berkaitan dengan Designomic. Tentu anda ingin mengetahui apa itu Designomic. Dan mesti anda tertanya-tanya sejauh manakah produk bahan-bahan terbuang dapat ditransformasikan menjadi sesuatu produk yang lebih menarik, unik dan bernilai. Perubahan daripada sesuatu kegunaan bahan itu daripada yang biasa kepada kegunaan yang lebih kreatif dan unik serta baru dinamakan Designomic, iaitu sesuatu yang mempunyai keboleh gunaan dan keboleh pasaran. Baik, sebelum saya pergi kepada penerangan selanjutnya, diharapkan selepas anda mempelajari subjek ini, pelajar dapat menjelaskan melalui perbincangan berkaitan dengan definisi Designomic, tujuan aplikasi Designomic dalam proses pembentukan karya, serta kaedah pembentukan dan proses perkembangan Designomic. Designomic ialah gabungan perkataan design, iaitu seni reka, dan ekonomi, iaitu ekonomi. Mempunyai ciri-ciri kebolehgunaan dan keboleh pasaran pada rekaan sesuatu produk atau karya seni visual. Designomic berkongsi satu bentuk pemikiran, perasaan, pengalaman dan visi yang baharu dalam proses rekaan. Tujuan aplikasi Designomic adalah untuk memperlihatkan daya tarikan yang tinggi daripada produk yang dihasilkan, ciri-ciri keunikan dan kelainan pada rekaan yang dihasilkan bagi tujuan keusahawanan. Sekiranya satu-satu produk mengalami kemerosotan dari segi tarikan ataupun daya pasaran ia, maka pengeluar tersebut harus memikirkan bagaimana nak mencipta satu kelainan pada rekaan yang asal kepada yang baru dan tidak lain tidak bukan ianya adalah bertujuan untuk tujuan keusahawanan. Seterusnya, Designomic ini seharusnya mempunyai daya tarikan dan fungsi yang tersendiri. Perkara paling utama dalam pengeluaran satu-satu produk ialah ianya menjadi sasaran daya tarikan orang ramai, dan seterusnya fungsi yang terdapat pada produk yang dihasilkan sudah tentulah menarik perhatian orang ramai. Baiklah, seperti yang kita tahu, setiap keunikan yang dihasilkan daripada rekaan dapat memperlihatkan daya tarikan yang tinggi melalui ciri-ciri keunikan dan kelainan pada produk yang dihasilkan. Dalam keunikan tersebut, secara tidak langsung
ianya mempunyai daya tarikan yang tinggi dan menarik bagi orang ramai, dan juga keterujaan mereka terhadap fungsi yang tersendiri. Mari kita lihat pada contoh desain rekaan kipas angin dan juga rekaan kerusi yang memberi daya tarikan kepada pengguna dan mempunyai ciri-ciri designomik. Bentuk kipas yang sedemikian rupa bukan saja memperlihatkan keunikan dari segi reka bentuk, malah ianya juga menarik perhatian dengan bentuk, desain serta warna yang digunakan. Seterusnya adalah rekaan kerusi yang merupakan kerusi ruang rehat, dan juga secara tidak langsung ia juga berperanan untuk keselesaan bagi membaca, dan disediakan juga ruang-ruang untuk meletakkan buku-buku ataupun majalah-majalah di sekeliling kerusi tersebut. Keadaan ini memudahkan pengguna untuk mengambil semula buku yang belum habis dibaca ataupun buku-buku rujukan yang akan datang yang pasti akan dijadikan bahan rujukan. Jadi memudahkan pengguna untuk membaca ataupun sebagainya. Rekaan sedemikian bukan saja menimbulkan keselesaan ketika membaca, malah ianya memberikan satu tarikan yang unik dari segi reka bentuknya. Seterusnya pada kerusi yang berikutnya ialah bukan saja sesuai untuk diletakkan di ruangan tamu, malah dalam keadaan-keadaan tertentu ianya boleh digunakan untuk menjadikan single bed sekiranya diperlukan. Jadi keadaan ataupun dua function atau tiga fungsi amat dinanti-nantikan oleh pengguna, kerana dengan cara ini ianya bukan sahaja menarik perhatian mereka, malah ianya dapat menjimatkan ruang sesuatu kawasan rumah. Seterusnya, rekaan kerusi yang berikut ini juga mempunyai ciri-ciri ergonomik, di mana kerusi istirahat yang santai sama ada diletakkan di ruangan tamu ataupun di pinggir kolam mandi yang boleh dijadikan ruang istirahat, dalam pada masa yang sama ianya boleh dijadikan tempat untuk perbincangan dan juga ruang santai untuk keluarga. Seterusnya, rekaan yang menarik daripada rotan yang diubah sedemikian rupa sehingga membentuk seperti bunga juga menarik perhatian, dan juga meja yang berperanan sebagai meja kopi, dan pada masa yang sama ada ruang untuk meletakkan buku ataupun album penghuni rumah tersebut. Berikut adalah karya rekaan designomik yang direka khas daripada anyaman. Yang pertama, bentuk sarung telefon yang dibuat daripada anyaman tikar. Kemudian hasil gubahan daripada tempurung kelapa dapat dijadikan sarung untuk hiasan lampu, dan seterusnya daripada anyaman dapat dihasilkan bentuk bakul yang pelbagai guna. Rekaan-rekaan beginilah yang dapat menarik perhatian orang ramai kerana fungsinya dan juga warna serta rekaan yang menarik bagi mereka. Kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomik ianya berbeza-beza antara seni halus, seni reka dan juga seni kraft. Rekaan ataupun kaedah
terkandung dalam teori reka bentuk sejagat yang menggariskan 7 prinsip utama. Dalam karya seni halus, merujuk kepada kemahiran, keunikan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Seni halus merangkumi bidang lukisan, catan, arca dan juga ciptakan. Seperti yang kita tahu, bidang seni halus ini yang terdiri daripada lukisan, catan, arca dan juga ciptakan merupakan karya yang memerlukan pengkarya menggunakan kemahiran dalam mengaplikasikan asas seni reka dan juga prinsip rekaan. Gabungan daripada penggunaan asas seni reka dan juga prinsip rekaan akan melahirkan satu kemahiran dan juga keunikan pada produk yang dihasilkan. Contoh karya seni halus pada lukisan dan juga catan. Hasil gabungan asas seni reka dan juga prinsip rekaan, maka terhasillah sebuah lukisan dan juga catan seni halus yang menarik dan menjadi perhatian orang ramai. Keunikan dan kehalusan pada seni halus ciptakan dan juga arca juga dapat kita lihat bagaimana kemahiran mereka dalam mereka bentuk ataupun menghasilkan karya-karya mereka yang menarik. Dalam bidang seni reka, kaedah pembentukan produk rekaan dari pelbagai bidang berteraskan gabungan kecanggihan teknologi terkini dengan pemikiran baru. Rekaan-rekaan moden dan juga menitik beratkan keselesaan di samping reka bentuk yang unik, menarik perhatian dan adalah untuk tujuan kelainan serta keunikan yang tersendiri. Nilai komersial yang tinggi dapat menarik perhatian orang ramai untuk memilikinya. Seterusnya, dalam bidang seni kraft lebih berfokus kepada karya kraft dimensi baru. Contoh yang tertera pada gambar ini ialah yang pertama adalah rekaan bentuk tembika yang telah diubah suai. Rekaannya bukan lagi bentuk tradisional, malah pelbagai bentuk yang dapat direka atau dihasilkan. Hasil gabungan daripada kemahiran dan kepakaran pengkarya dalam mengaplikasikan asas seni reka dan juga prinsip rekaan. Seterusnya, hasil daripada teknik batik bukan sahaja satu penggunaan selain daripada penggunaan untuk tudung sebagai atau sebagainya, malah penghasilannya lebih meluas lagi, di mana hasil daripada kerja-kerja batik pelangi itu dapat dibuat beg tangan ataupun tudung pada t-shirt dan juga banyak lagi produk-produk yang dapat dihasilkan menggunakan daripada kain yang telah dicorakkan batik seperti ini. Anda juga boleh melihat pelbagai produk yang dapat dihasilkan hasil gabungan seni batik yang saya tunjukkan ini. Seterusnya, hasil daripada kraft tangan anyaman tradisional, maka asas daripada anyaman tersebut dapat dihasilkan satu produk baru yang dapat anda perhatikan di sini. Contohnya ialah seperti frame gambar, dan sebentar tadi saya ada tunjukkan hasil anyaman juga dapat dijadikan sarung
telefon. Boleh juga dijadikan sarung buku ataupun pelbagai penggunaan yang anda fikirkan sesuai untuk cita rasa anda. Kesimpulannya, rekaan dan karya yang sempurna meningkatkan designomik. Sesungguhnya rekaan designomik ini berjaya memberi daya tarikan yang tinggi kepada orang ramai kerana ciri-ciri keunikannya dan juga kelainan pada rekaan. Baiklah, kita pergi kepada peringkat seterusnya. Setelah anda memahami penerangan berkaitan dengan designomik dan juga produk-produk yang ditunjukkan sebentar tadi yang dapat menunjukkan keunikan dari segi rekaan, maka peringkat seterusnya, setelah anda menguasai pemahaman berkaitan designomik, mari kita cuba melahirkan satu karya yang berkaitan dengan asas-asas daripada seni reka ataupun craft. Baiklah, murid boleh mengaplikasikan pemahaman tentang designomik dalam karya dan juga murid boleh menjana tugasan berkaitan aplikasi desain dalam tugasan. Seperti contoh yang saya perlihatkan adalah merupakan kraf anyaman. Sebagaimana penerangan saya sebelum ini, hasil daripada kraft tradisional anyaman ini, pelbagai bentuk produk baru dapat dihasilkan, seperti bakul, alas pinggan ataupun cawan, kipas angin ataupun kipas tangan, bakul telur, tudung saji dan sebagainya yang boleh anda perlihatkan ataupun boleh anda cari daripada laman sesawang untuk meninjau barangan dimensi baru yang dapat dihasilkan. Anda juga dapat melihat satu kraf anyaman yang dapat dihasilkan melalui tin minuman, plastik dan sebagainya. Baiklah, seperti biasa, setelah anda mempelajari tajuk ini berkaitan dengan penerangan dari segi definisi designomik, tujuan aplikasi designomik serta kaedah pembentukan serta bagaimana proses perkembangan designomik ini, diharapkan anda dapat mengaplikasikannya dalam menghasilkan karya baru daripada produk-produk ataupun bahan-bahan terbuang yang kadangkala tidak ada jangkakan untuk menghasilkan sesuatu yang unik. Baiklah, seperti biasa, setelah anda mempelajari topik ini, mari kita uji minda kita berkaitan dengan tajuk ini. Kali ini saya tidak menyertakan soalan secara terbuka di sini, tetapi anda boleh cuba untuk menguji kepahaman anda berdasarkan link yang saya berikan di sini, iaitu merupakan link kuis interaktif berbentuk game show, dan satu lagi adalah link kuis yang berkaitan dengan tajuk ini lebih berupa kepada hard copy yang anda boleh print dan boleh cuba untuk menjawab. Diharapkan penerangan dan persediaan soalan untuk anda mengulang kaji topik ini dapat memberikan manfaat kepada anda. Terima kasih dan jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe pada video ini. Jumpa lagi. Demikian tadi penerangan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu designomik.
Semoga penerangan yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada anda, khususnya untuk anda membuat ulang kaji. Jangan lupa anda harus mencuba soalan kuis yang disediakan ataupun print daripada fail yang saya sertakan. Selamat mencuba dan selamat maju jaya kepada anda semua.